A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita berada pada tanggal 17, 16, 13, saya pun dah lupa hari dah. Hari tasyrik terakhir hari itu di Mina, hari Sabtu, Ahad 14, 15 hari Isnin, 16 Selasa, hari ini 17 hari bulan Zulhijjah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk melakukan ibadah dan amal soleh walaupun kita berada dan melepasi hari-hari yang penting, iaitulah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah yang disebut dalam hadis amal soleh yang paling disukai oleh Allah Ta'ala pada hari-hari sepanjang setahun adalah pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Walaupun kita telah melepasi tarikh itu, tetapi yakinlah Allah Maha mengetahui, yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang sama yang kita sembah dan kita amal soleh padanya dan untuknya, sama ada 10 yang pertama bulan Zulhijjah ataupun selepas daripadanya. Yang penting kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sambung daripada kitab Riyadhus Salihin, hadis-hadis yang dikumpul oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan kepada tajuk-tajuk tertentu. Pada hari ini kita akan tengok tajuk yang ke-21, bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab pada menyatakan bertolong-tolonganlah kamu pada perkara kebaikan dan juga takwa kepada Allah Ta'ala. Dimulakan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama sekali, ayat kedua daripada surah Al-Ma'idah dirujuk. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kalian semua di atas dasar kebajikan. Al-bir, kebajikan, wat taqwa, iaitulah perkara yang berkaitan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surah Al-Asr, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga juga dirujuk sebagai pembuka perbahasan dalam tajuk ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh dan saling berpesan-pesan pada perkara kebenaran dan berpesan-pesan pada perkara sabar. Perkataan al-haqq dan yang kedua adalah as-sabr, ini merujuk kepada kebajikan. Ini merujuk pada perkara baik, ini merujuk kepada perkara kebaikan. Daripada dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala suruh kita bantu-membantu ataupun tolong-menolong pada perkara kebajikan dan takwa.
Dan Allah Ta'ala suruh kita berpesan-pesan, saling berpesan, saling bagi nasihat, saling ingatkan saudara kita, kawan kita, rakan sekerja kita pada perkara kebenaran dan pada perkara sabar. Perkara kebenaran ini selain daripada perkara dusta. Perkara kebenaran ini selain daripada perkara penipuan. Perkara kebenaran ini juga selain daripada perkara khianat. Jadi asalkan saja yang kita seru itu adalah benda baik, tolong tepati masa, itu termasuk dalam perkara al-haq, kebenaran. Apalagi kita pesan pada kawan kita, kalau klaim biarlah klaim yang betul, jangan kita tipu. Itu juga perkara kebenaran. Begitu juga kita ingatkan kawan-kawan kita supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada kita melakukan ibadah korban, yang buat korban. Selepas daripada kita melakukan puasa sunat Arafah, yang puasanya, kalau siapa yang melakukan puasa ini, fadilatnya iaitu keampunan Allah Ta'ala untuk 2 tahun. Begitu juga selepas daripada yang melakukan ibadah haji, umrah, yang balik daripadanya, yang Allah Ta'ala berikan ganjaran kalau sekiranya hajinya itu haji yang mabrur, maka tidak ada yang lain balasannya melainkan syurga. Dalam hadis pula Nabi kata, baliknya nanti seumpama hari yang baru ibunya melahirkannya, maknanya diampunkan segala dosanya. Ini selepas daripada semua perkara itu, kita disuruh untuk terus menjadi orang yang baik, terus menjadi orang yang berada dalam kebenaran dan juga takwa kepada Allah Ta'ala. Seterusnya pengarang menyebut, berkatalah Al-Imam Asy-Syafi'i, qala Al-Imam Asy-Syafi'i kalaman. Ada perkataan yang baik yang boleh dikongsikan, yang maknanya lebih kurang, innan nasa au aktsaruhum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia itu keseluruhannya atau majoritinya, innan nasa, manusia semuanya, au aktsaruhum, ataupun kebanyakan daripada mereka, majoriti daripada manusia, fi ghaflatin, dalam keadaan leka, dalam keadaan cuai, dalam keadaan lupa, an tadabburi hadhihi surah, daripada mentadabbur surah ini. Surah apa? Iaitu surah Al-Asr. Surahnya pendek saja, tapi Imam Syafi'i kata ramai ataupun majoriti manusia dia dalam keadaan lupa untuk tadabbur surah ini. Kerana surah ini sangat penting. Surah ini menceritakan tentang manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali. Jadi semua rugi kecuali ni siapa? Orang yang beriman, orang yang berpesan pada perkara kebaikan dan berpesan pada perkara kesabaran. Jadi ini aja yang dikecualikan daripada mendapat kerugian. Dan dalam ayat ini juga, sebagaimana saya sebut sebelum ini, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib ataupun Tafsir Al-Kabir menyebut bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa Al-Asr. Sama ada kita terjemahkan Al-Asr itu adalah masa, ataupun yang kedua, Al-Asr itu maksudnya adalah waktu asar. Kalau sebut masa, dia umum. Kalau sebut waktu asar, dia khusus satu waktu daripada masa-masa yang begitu banyak. Dan kedua-duanya tidak salah tafsirannya, kerana ada ketikanya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar iaitu waktu subuh, dan malam-malam yang walaili, iaitulah yang Allah Ta'ala jadikan, yang dimasukkan adalah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ada ketikanya Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, iaitulah firman-Nya wad-duha wal-laili idza saja, itu waktu duha. Dan mungkin boleh dimaksudkan sebagai waktu asar bagi perkataan wal asri, dan majoriti para ulama menyebut ia adalah masa secara umum, pun boleh juga, tak ada masalah. Yang penting adalah masa itu sangat penting.
Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh, waktu duha, waktu asar ataupun masa secara umumnya. Ini menunjukkan masa itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Siapa yang menggunakan masa itu sebaik-baiknya, maka dia beruntung. Siapa yang melepaskan masa begitu saja, maka dia akan jadi orang yang rugi. Orang yang buang masa, orang yang membazir masa tanpa kerja yang berfaedah, ini adalah orang-orang yang rugi. Apapun. Seterusnya Imam Ar-Razi kata, sebenarnya masa itu tidak pernah maknanya ada keaiban dan kecacatan. Masa sama ada waktu pagi, waktu petang, waktu malam, itu tidak salah. Yang salah dan yang aib, yang merugikan itu adalah manusia itu sendiri. Innamal khasir al-ma'ib huwal insan. Sesungguhnya orang yang rugi dan orang yang ada cacat celanya adalah manusia itu sendiri. Yalah, kadang-kadang kita ni kerja ditangguh. Kalau ditangguh kerja, memang kalang kabut bila dekat dengan deadline. Dulu zaman-zaman belajar, teringat, jadi suka kadang-kadang bagi assignment, pensyarah bagi kita assignment minggu kedua, subjek pertama. Subjek kedua pun minggu kedua juga. Subjek ketiga pun minggu kedua. Kita punya relax. Nanti dulu, lama lagi, hantar minggu 10. Ada 8 minggu lagi. Sekali sampai minggu ke-7, satu pun tak mula lagi. Kumpullah 6 subjek pada minggu ke-7 dan minggu ke-8 ataupun minggu ke-9. Yang tu memang kalang kabut lah jadinya. Jadi ini contoh. Bagaimana pula dengan kerja kita? Bagaimana pula dengan kehidupan sebagai seorang ahli keluarga di rumah? Yang kita ni ada tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kalau dilonggok, kalau dikumpul, memang akan jadi kalang kabut. Itu biasa kita alami. Maka sebab itu, masa, menghargai masa, mengisi masa, itu sangat penting. Dan betul Imam Syafi'i kata, ramai ataupun majoriti manusia tidak ambil kisah pun tentang peringatan daripada surah ini. Dan satu lagi mungkin yang saya perasan juga, lagi aneh, kita ni biasa lepas daripada majlis baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Memang sentiasa baca. Kita tutup majlis kita, ni contoh ya, belum tutup lagi ni. Ni contoh aja. Kita tangguhkan majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Baca. Padahal mula majlis lambat 10 minit. Mula majlis lambat setengah jam. Dan seumpamanya, buat tak tahu je, dia baca surah Al-Asr tu, macam dia tak perasan sebenarnya surah itu sedang memberikan peringatan kepadanya. Jadi dia jadi rutin, biasa, tidak diambil pusing dan tidak diambil pengajaran daripadanya. Ini rugilah kita, rugi kita. Baik, kita masuk beberapa hadis yang berkaitan. Yang pertama daripada Abu Abdul Rahman Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Hadis daripada Zaid ibn Khalid al-Juhani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, man jahaza ghaziyan, ghazi orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, faqad ghaza, maka orang ini dikira sudah berperang. Maknanya apa? Walaupun dia tak pergi perang, tapi dia yang siapkan. Mungkin kenderaannya, mungkin juga makan minumnya, mungkin juga bekalannya, mungkin juga apa-apa yang berkaitan dengan senjata yang akan digunakan oleh orang yang berperang tadi itu. Maka orang yang tidak berperang tetapi mempersiapkan orang yang berperang, pahalanya sama macam pahala orang berperang. Ini Masya Allah, kelebihan dan juga fadilat. Ini menunjukkan bahawa dia tidak melepaskan masa, tidak melepaskan kebaikan dan tidak melepaskan perkara-perkara kebenaran. Kalau tak dapat berperang, tolong orang berperang. Tak dapat pergi berjihad, kita bantu orang yang berjihad. Pahalanya akan dapat sama sebagaimana orang yang pergi.
Walaupun demikian, memanglah tak sama dengan orang yang berperang. Orang berperang boleh dapat mati syahid, orang yang berperang boleh dapat ghanimah, tetapi cuma fadilatnya sama macam orang pergi berperang, itu dia akan dapat, iaitu pahalanya. Hadis seterusnya menyebut waman khalafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Dan siapa yang meninggalkan ghazian fi ahlihi, orang yang berperang pada ahli keluarganya dengan kebaikan, faqad ghaza, dia juga dianggap dapat pahala orang yang berperang. Maksudnya apa? Si fulan pergi berperang, ahli keluarganya ditinggal, anaknya, isterinya, maka orang yang lain yang tidak pergi berperang tengok kebajikan ahli keluarga yang ditinggal, makan minumnya, begitu juga dengan keselamatannya, ini juga dapat pahala dan fadilat seperti orang yang berperang. Masya Allah, ini disediakan oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi ini. Sama juga tuan-tuan dan puan sekalian, kita baca banyak hadis lain yang menyebut tentang pahala dan juga kelebihan. Saya ambil contoh. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan umrah. Berkaitan dengan umrah dan pahala umrah. Kalau ikut umrah dan juga haji, mestilah dilakukan di Masjidil Haram. Tidak ada umrah dan tidak ada haji melainkan di Mekah. Umrah ini tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur, kemudian tahallul. Maknanya tawaf di Kaabah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Haji pula kalau kita ambil rukun, niat, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, ini di Mekah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, ini di Mekah, di Kaabah. Kemudian sa'i, ini di antara Safa dan Marwah. Kemudian melontar jamarah, ini di Mina. Kemudian yang seterusnya adalah bercukur, ini di kepala, iaitu selepas, sama ada selepas melontar ataupun selepas tawaf ifadah dan juga sa'i. Dan yang terakhir adalah tertib. Baik, ceritanya di Mekah. Tetapi Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang wuduk daripada rumah, kemudian bertolak ke Masjid Quba, kemudian solat 2 rakaat di masjid itu, maka pahalanya seperti mengerjakan umrah. Kan dapat fadilat walaupun berada di Madinah. Baiklah, Ustaz, di Madinah adalah peluang pergi Masjid Quba. Yang pergi Mekah boleh buat haji dan umrah. Kita orang yang tak pergi mana-mana ni, duduk kat Shah Alam, duduk dekat Kelang, macam mana? Ada satu hadis fadilat haji dan juga umrah. Nabi kata, man ghada fil jama'ati, siapa yang solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah ini di masjid, di tempat masing-masing, tak disebut Mekah, tak disebut Madinah, tetapi solat berjamaah di masjid masing-masing, iaitu solat subuh. Kemudian dia diam seketika, duduk seketika, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'asy syams, sehinggalah terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, selepas terbit matahari dia pun solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat ini merujuk kepada solat sunat isyraq, ataupun para ulama kata solat duha di awal waktu duha, iaitulah 10 minit ataupun 15 minit selepas daripada terbit fajar. Terbit matahari. Siapa yang solat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sehingga terbit matahari, lepas terbit matahari solat 2 rakaat, Nabi kata kanat lahu, untuknya itu fadilat haji dan juga umrah tammatin tammah. Seumpama fadilat haji dan umrah sempurna dan sempurna. Ni Nabi kata. Hari kerja kena pergi kerja, jangan buat yang ni, mungkin tak sempat dah. Kalau cuti dah hari Sabtu, hari Ahad. Ini menunjukkan fadilat dan juga pahala seperti, tapi tak sama dengan haji dan umrah yang betul-betul orang pergi tu. Cuma pahalanya seperti. Okeylah daripada tak dapat langsung. Jadi ini contoh beberapa hadis yang menunjukkan kelebihan, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, tidak pergi berperang tetapi mempersiapkan orang yang berperang ataupun menjaga kebajikan ahli keluarga orang yang pergi berperang, maka pahalanya faqad ghaza, seumpama dia juga pergi berperang di jalan Allah Ta'ala. Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan sekalian yang ni? Tunggu perang, tak ada peperangan,
Apa saja kebaikan yang mungkin kawan-kawan kita lakukan, tak dapat kita bagi tenaga kita, bagilah daripada harta kita sebagai contoh. Nah, saya titipkan duit sikit untuk bekal sebagai contoh. Kawan kita pergi misi bantuan banjir sebagai contoh. Kita mungkin masa tak ada, ataupun masa ada tak dipilih-pilih sebagai contoh. Ataupun yang ketiga, kita ini tak ada kekuatan untuk pergi jauh, tak boleh. Jadi mungkin kita ada duit sedikit, bagi, siapkan orang-orang yang pergi misi bantuan itu, kita bagi duit makan, duit belanja sebagai contoh. Ataupun apa saja, makan minumnya. Ataupun kita tengok kawan kita ni pergi, kita tak ada duit, tidak, tenaga pun tak mampu, kita tengok kebajikan, mungkin anak-anaknya yang ditinggalkan dan juga seumpamanya, itu juga insya-Allah berdasarkan hadis ini dapat kita faham pahalanya akan dapat. Hadis yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Lihyan min Hudzailin faqala liyamba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu utusan ke Bani Lihyan daripada Hudzail. Nabi hantar utusan ke satu kaum Bani Lihyan daripada Hudzail. Faqal, kemudian Nabi pun bersabda, liyam ba'ith min kulli rajulaini, maka akan diutus bagi setiap dua orang, min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, salah seorang, setiap dua orang, seorang akan dihantar. Maknanya kalau dikira ada 8, maknanya 4 akan diambil. Dua, satu daripadanya akan dihantar menjadi wakil. Kemudian Nabi menyebut wal ajru bainahuma, daripada dua orang tadi, seorang saja pergi, tetapi pahalanya dikongsi oleh kedua-duanya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan juga bahawa kalau ada orang yang pergi sebagai dihantar sebagai utusan, yang satu lagi mungkin nak juga, tetapi Nabi hanya hantar seorang saja, maka kedua-duanya dapat pahala yang sama. Seterusnya daripada Ibn Abbas, hadis yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berjumpa ataupun terserempak dengan seorang ataupun penunggang rakban birrauha. Ini nama satu tempat dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, maknanya ada rombongan orang yang rakban ni kita kata qafilah lah, rombongan orang yang naik tunggangan, satu grup di satu kawasan namanya Rauha. Rasulullah pun tanya, manil qaum, siapakah kalian? Maknanya ni grup mana ni? Manil qaum? Qalu, mereka pun menjawab, al-muslimuna, kami ini adalah orang-orang Islam. Faqalu man anta, kemudian mereka pula tanya, kamu pula siapa? Tuan pula siapa? Rasulullah tanya, mereka kata kami orang Islam. Mereka pula tanya, yang bertanya iaitu Rasulullah, tuan siapa? Man anta? Qala Rasulullah. Lalu Rasulullah pun jawab, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, lalu ada seorang perempuan yang mengangkat tinggi anak kecilnya, diangkat tunjuk pada Nabi SAW. Faqalat, lalu perempuan ini pun bertanya, alihadha hajjun, adakah bagi kanak-kanak ini juga perlu melakukan haji? Alihadha hajjun, dia boleh dapat haji ke kalau dibuat haji? Maknanya ini rombongan orang-orang Islam yang nak buat haji bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu yang perempuan ni nak pergi haji, bersama dengannya anaknya sobiyan, iaitu anak lelakinya, ditunjuk pada Rasulullah untuk dia tanya, ni dapat haji juga ataupun tidak? Lalu Nabi pun berkata, na'am walaki ajrun, ya, untuknya haji dan untuk kamu ibunya ajrun, akan dapat pahala. Apa maksudnya? Kanak-kanak ni memang dah tak boleh dia buat sendiri. Kalau dia nak buat, ibunya yang kena niatkan.
Kalau tawaf, nanti ibunya yang kena tawaf bawa dia. Maknanya ibunya selesai tawaf dia, kemudian dia kena tawaf sekali lagi untuk anaknya yang masih belum berjalan, boleh berjalan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh ibu ini, walaupun diniatkan untuk anak itu, dia tetap dapat pahala. Nabi kata, walaki ajrun, dan kamu juga dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi yang penting, tolong buat baik. Kita gunakan tenaga, kita gunakan harta, maka Allah Ta'ala sediakan pahala kepada orang yang membantu, orang yang menolong melakukan kebaikan ini. Maka jangan kita rasa penat, jangan kita rasa maknanya tidak ada kekuatan untuk melakukan sebarang kebaikan, kerana semuanya akan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, tajuk yang ke-22, babun nasihah, bab pada menyatakan nasihat. Dalam Islam ini nasihat sangat penting. Tadi tolong menolong, yang ini cerita nasihat. Nasihat ini dia tolong menolong tetapi tidak guna tenaga, hanya menggunakan suara, hanya menggunakan maknanya kita punya lidah dan juga percakapan kita. Dimulakan dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Satu. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, mengkhabarkan dan menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa ansahu lakum, Nabi Nuh ni berkata kepada kaumnya, dan aku ingin berikan nasihat kepada kalian. Wa ansahu lakum, jadi maknanya perkataan nasihat itu juga disebut oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini yang kita juga sebut nasihat dalam bahasa kita. Yang ketiga adalah surah Al-A'raf ayat 68. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Hud alaihissalam. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kamu adalah seorang yang pemberi nasihat, lagi seorang yang jujur. Nabi Hud kata kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin. Ada kawan kita namanya Nasihun Amin. Dia ambil daripada ayat ni lah ni. Nasihun amin, iaitu orang yang memberi nasihat. Amin, ini adalah orang yang jujur, orang yang amanah. Nasihun amin. Jadi Nabi Nuh sebut perkataan nasihat, Nabi Hud juga sebut perkataan nasihat, dan nasihat ini juga ada di dalam agama Islam kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis. Yang pertama adalah daripada Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia menyebut bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi agama Islam itu adalah agama nasihat. Bila seseorang bagi nasihat, maknanya ia sedang menghidupkan agamanya. Orang yang bagi nasihat, orang yang ada agama. Jadi nasihat menasihati itu adalah daripada ajaran Islam. Nabi kata ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat menasihati. Dihuraikan sedikit oleh penulis kitab ini bahawa ad-din an-nasihah maksudnya imaduddin wa qawamuhu an-nasihatu. Sesungguhnya tiang bagi agama dan perkara asas yang menegakkan agama itu adalah nasihat. Jadi jangan sampai hilang nasihat menasihati ini dalam kehidupan seharian. Kita bukan marah pada orang, kita bukan nak membebel pada orang,
niatkan dalam hati itu segala apa yang kita ingin ajak orang lain adalah memberi nasihat. Beri nasihat ini tidak perlu dengan suara yang tinggi. Memberi nasihat ini tidak perlu kita berputus asa. Beri nasihat ini tidak perlu kita marah-marah. Beri nasihat ini kita ingatkan dia, kita bagi nasihat. Nak sebut saya ingin bagi nasihat pun boleh, sebagaimana Nabi Hud menyebut nasihun amin. Ataupun kita bagi tahu saja saya nak pesan, saya nak ingatkan, itu juga sebenarnya adalah nasihat. Yang penting Nabi kata agama itu adalah nasihat. Para sahabat seterusnya bertanya, qulna, kami bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk siapa Rasulullah? Nasihat ni nak bagi kat siapa? Siapa yang perlu kami bagi nasihat? Ataupun untuk apa kami bagi nasihat? Tujuannya apa? Itu juga maksud liman. Kita bagi nasihat untuk apa tujuannya? Lalu Rasulullah pun kata lillah. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala apa yang Allah suruh kepada manusia, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, sama ada dia wajib ataupun dia perkara sunat, maka itu sudah mencapai maksud memberi nasihat kerana Allah Ta'ala. Begitu juga wali kitabihi, dan juga untuk kitabnya. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita bagi tahu orang lain, kita nasihatkan orang lain untuk ikut, untuk amal, untuk lakukan, juga itu adalah nasihat. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ada menyebut wa fil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah waktu terbaik untuk kita bermunajat, dan munajat itu adalah mohon ampun daripada Allah Ta'ala, adalah waktu sahur. Waktu sahur ni pukul berapa? Waktu sahur ni adalah sebelum daripada masuk waktu subuh. Jadi ini waktu yang penting, waktu yang bagus, kerana Allah memuji orang-orang yang pada waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kita pun sampaikan kepada kawan kita, kepada orang lain. Ini juga dianggap telah memberi nasihat apa yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang ketiga, Nabi kata wali rasulih, dan untuk rasulnya. Hadis-hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita kalau sembelih binatang korban, terutamanya sembelih dalam keadaan iaitulah dipanggil al-ihsan. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan bagi semua perkara. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Apabila kamu membunuh, menyembelih binatang, maka hendaklah sembelih dengan cara yang terbaik. Macam-macam baru ni kan. Yang digantung kaki kat atas, kepala kat bawah pun ada. Ada yang dijerut sampai mati dululah. Kalau tak mati pun dah tak ada hayah mustaqirah. Apa bukti hayah mustaqirah dah tak ada? Bila disembelih, darah sudah tidak memancut. Bila disembelih, tidak ada rontaan yang kuat. Walaupun mungkin nadinya masih ada, tetapi ini tidak ada hayah mustaqirah. Dalam fiqh disebut begitu. Tidak ada rontaan, tidak ada darah yang memancut, relax je kena sembelih. Itu maknanya dah tidak ada hayah mustaqirah dah tu. Bukan main kuat dia tarik yang kepala dengan kaki itu. Mati dulu. Mati dulu. Ini tidak ada ihsan. Kita juga disuruh jangan mengasah pisau di hadapan haiwan sembelihan korban. Kita asah depan dia, mentang-mentang pisau Victorinox RM260. Tak payah asah pun kilat dah. Memang dah kilat dah. Asah saja, asah depan dia, tunjuk-tunjuk lagi depan dia. Ini dipanggil telah membunuhnya sebelum ia disembelih. Binatang pun ada perasaan. Binatang pun ada perasaan. Bukan sekadar binatang. Ada syekh kita yang mengajar kepada kita, kereta kita yang begitu banyak kita guna untuk pergi kerja, dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tuan-tuan tak ada hadis, tak ada ayat Quran yang menyebut. Tuan-tuan ada pengalaman masing-masing. Time kita sebut kat kawan kita nak jual kereta kita, macam-macam jadi tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba rosaklah, merajuk dia tuan-tuan sekalian. Simpan je dalam hati niat nak jual tu tuan-tuan sekalian. Jangan cerita kat siapa-siapa.
plan lah. Mudah-mudahan dia tak nampak kita check dekat mymudah.com tu. Mudah-mudahan tak perasan. Tapi kalau kita declare je, dia mula tuan-tuan sekalian. Ada syekh yang cadang kepada kita supaya sedekah. Niatkan sedekah. Tiap kali isi minyak, jumpa orang yang maknanya tolong kita, niatkan sedekah. Kereta kita tu yang banyak khidmat dengan kita, mudah-mudahan Allah permudahkan perjalanan kita yang seterusnya. Jangan kedekut. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Binatang begitu juga makhluk Allah taala, ada maknanya ada perasaannya. Jadi kalau dia digunakan untuk bertani, digunakan sebagai maknanya tunggangan kita, maka perlu secara ihsan dan perlulah untuk kita memahaminya juga. Sedangkan batang tamar yang kita baca dalam riwayat, apabila Nabi SAW mendapat hadiah untuk digantikan batang tamar yang menjadi tangga mimbar Nabi SAW, ingin diganti, mimbar nak diganti. Jadi batang tamar ini menangis dalam hadis, menangis. Nabi mendengar suara esakan sesuatu yang menangis seperti binatang, unta yang menangis. Nabi dekat kepadanya, kemudian Nabi pegang, usap dan pujuk. Kemudian Nabi menyebut pada para sahabat, sekiranya aku tak buat begitu, maka dia akan kekal menangis sehinggalah hari kiamat. Kerana apa? Nak berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini batang tamar yang sudah maknanya dipotong, yang sudah dijadikan tangga mimbar dan seumpamanya. Pada kita mungkin mati dah pokok tamar ni, tak ada apa-apa dah. Tetapi rupa-rupanya tetap ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena sentiasa ada ihsan pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kepada sesama manusia, sesama pasangan kita, sesama anak-anak kita, sesama rakan sekerja kita dan juga seumpamanya. Yang ini perlu ada ihsan dan perasaan kasih mengasihi di antara satu sama lain. Tidak, kalau kita tak suka dimarah, saya yakin anak kita dan isteri kita juga tidak suka dimarah. Terima kasih banyak. Kalau kita tidak suka maknanya dipukul, saya yakin dan kita yakin pasangan kita, anak kita juga tidak suka dipukul. Kalau kita tidak suka dicerca, dikutuk, saya yakin semua orang daripada kita tidak suka dicerca dan dikutuk dan dimalukan di hadapan orang lain. Maka di mana kedudukan kita sekalipun, kalau sekiranya perlu diperbetulkan kesalahan itu, carilah yang paling sesuai dan wajar untuk kita perbetulkan. Kalau boleh jangan di khalayak ramai. Kalau boleh jangan maknanya maki, jangan dimarah. Kalau boleh janganlah kita menyakiti juga tubuh badannya dan juga seumpamanya. Ini semua hakikat manusia yang punya perasaan, semuanya tidak ingin dilakukan perkara itu. Kalau kita tidak ingin dilakukan seperti itu, maka jangan lakukan perkara itu kepada orang lain. Dah macam mana nak baiki? Baiki, nasihat, betulkan dengan cara yang wajar dan sesuai. Kalau perlu dinasihatkan dengan cara nasihat, maka nasihatkan tanpa memalukannya. Yang paling baik adalah one to one, iaitu panggil masuk ke pejabat dan bagi tahu, dan seterusnya begitulah. Kadang-kadang kita berbeza-beza di antara satu sama lain. Kita dengan kawan kita bergurau mungkin okey, kawan seorang lagi gurau yang sama, dia berasa hati. Jadi yang ni memang kena berhati-hatilah, kena berhati-hati, tengok kiri kanan insya-Allah. Seterusnya Nabi menyebut selepas untuk Rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemerintah iaitu ulil amri, pemimpin-pemimpin orang beriman, orang Islam, wa ammatihim, dan untuk orang-orang awam dalam kalangan orang Islam. Maknanya semua kena dan semua dapat. Nasihat ini adalah untuk semua. Hadis yang kedua untuk tajuk ini adalah An Jarir ibn Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslimin. Aku telah berbai'ah, maknanya berjanji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan solat, untuk mengeluarkan zakat,
dan untuk memberi nasihat bagi setiap orang muslim. Maknanya penting berdasarkan hadis ni. Solat ini biasa kita dengar, keluarkan zakat biasa kita dengar. Berdasarkan riwayat ini, yang ketiga adalah wan nushi li kulli muslimin, dan memberi nasihat bagi setiap orang muslim. Ini menunjukkan bahawa nasihat itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan muslim. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga untuk tajuk ini adalah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Hadis yang biasa kita dengar daripada Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian sehingga dia menyukai dan mengasihi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka yang A, maka itu jugalah yang dia suka untuk, kalau dia suka A untuk dirinya, maka itulah juga yang dia suka agar saudaranya dapat sebagaimana yang kita dapat. Itu maksudnya. Dan kita dah sebut banyak perkara tadi, perkara yang kita suka, perkara yang kita tidak suka, maka itulah juga yang sepatutnya. Dan dikaitkan apa-apa yang kita mengasihi saudara kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri ini dengan kesempurnaan iman. Maknanya dikaitkan kasihnya kita kepada saudara kita yang lain sebagaimana kita kasih diri kita sendiri, itu adalah tanda kesempurnaan iman kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah apa yang kita bicarakan daripada ayat Quran dan daripada beberapa hadis Nabi SAW pada kali ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.